Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Minggu-minggu lepas kita dah belajar tajuk pembezaan. Untuk hari ni kita akan masuk bab pengamiran. Apa beza dia dua orang tu? Okey, untuk pembezaan kita akan tolak nama pun beza. So dia tolak kuasa. Untuk pengamiran dia akan tambah kuasa. Macam mana? Kita tengok dulu Okey, menggunakan konsep kamiran tak tentu untuk menyelesaikan, kita akan belajar menentukan kamiran melalui proses mencari songsangan, menentukan kamiran ni, lepas tu menentukan kamiran bagi fungsi yang berbentuk hasil tambah ungkapan algebra. Lepas tu pengamiran ialah proses songsangan bagi pembezaan. Proses mendapat dy dx daripada y, suatu fungsi x disebut pembezaan. Maka proses mendapatkan y daripada dy dx disebut pengamiran. Dia terbalik. Kalau pembezaan daripada sini, dapat ni. Kalau pengamiran daripada ni, dapat ni. Dia terbalik proses dia. Okey. Lepas tu tata tanda bagi menulis pengamiran ialah bentuk macam ni ni. Lepas tu fx dx. Kalau sini adalah y lah, bergantung pada soalan. Okey. Nombor 4, hasil pengamiran sentiasa mengandungi satu pemalar yang dikenali sebagai pemalar pengamiran. Pemalar pengamiran selalunya diwakili dengan C misalnya. Okey. Contoh soalan dia bagi awak ni. Bila awak buat pembezaan awak dapat ni. Soalan ni soalan biasa, awak bezakan bezakan dapat ni. Yang dy dx awak bezakan dapat ni. So bila buat pengamiran, ni soalan pengamiran ni soalan pengamiran, awak bezakan dia akan dapat ni. Macam mana dapat ni? Ni nanti kuasa ni kan 1. Kita akan tambahkan 1. So dapat 2 kan? 2 tu awak kena letak bawah jadi bahagi. So bahagi 2. Kalau tak nampak saya tunjuk kat bawah jap Okey. Contoh awak ada 2x. Awak kena buat pengamiran. Dx ni akan jadi 2x, kan ada 1 tadi, tambahkan dengan 1. Lepas tu 1 tambah 1 2 kan, so akan bahagikan dengan 2. So 2 ni boleh potong. So x 1 tambah 1 berapa? 2 kan. So x kuasa 2. Sebab itu x kuasa 2. Cuma untuk pengamiran awak kena tambahkan dengan c pula. Itu sahaja. Okey, seterusnya. Okey, yang atas tak payah tengok. Dia cara sama macam tadi. Kita akan tengok pada contoh soalan. Okey. Contoh soalan kata, kamirkan setiap yang berikut terhadap x. So, bila awak ada 9, sini tak ada x kan? Sebelah dia kan? Bila awak kamirkan, awak kena tambah 1x. So, jadilah 9x tambah c. Kalau macam sebelum ni, pembezaan, awak ada nombor, awak bezakan jadi kosong kan? Tapi kalau untuk yang ni pula, bila ada nombor, awak kamirkan, awak kena tambahkan dia. Sebab itulah ada x, lepas tu tambah c. Ni boleh faham Okey, bagus. Seterusnya pula untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia bagi awak pengamiran 4x7 dx. Okey, macam saya kata tadi, kuasa ni awak kena tambah dahulu dengan 1. Semua tambah 1. Lepas tu awak baru bahagikan dengan kuasa tu. Contoh 7 tambah 1 jadi 8 kan? Dia jadi macam gini, faham? 4x7 dx. Dia akan jadi nanti awak tambah kuasa kat atas ni, tambah 1. 4x tambah 1 jadi 8 kan? Atau akan bahagikan dengan kuasa tu, 8. Dia nampak Okey, lepas tu awak boleh kecilkan ni dengan ni, awak boleh kecilkan. So akan jadi nanti x kuasa 8 per 2 tambah c. Okey, boleh faham Macam tu je. Tambah dulu kuasa, baru bahagikan. Kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey, sama juga untuk soalan nombor 3. Sama juga untuk soalan nombor 4. Cuma soalan nombor 4 ni, dia ada 2 bahagian. Tapi step dia still sama juga. Macam ni x kuasa 2. Awak kena tambahkan dengan 1, lepas tu awak bahagikan dengan kuasa dia. So, 2 tambah 1 dapat 3. Bahagikan dengan 3, awak dapatlah x kuasa 3 per 3. Kalau macam ni pun sama juga. X kuasa 4 tambah 1 jadi 5 kan. So nanti dapat 3x5 per 5. Cuma jangan lupa letak tambah C. Itu sahaja. Okey, nanti soalan 3 buat sendiri. Soalan 4 ni dia berbeza sikit. Awak tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 5 ni berbeza sikit. Macam saya kata sebelum ni, kalau x ni dekat bawah, kita bawa ke atas. Macam pembezaan sebelum ni lah. Kita tak nak power kuasa ni dekat bawah. Kita kena letak ke atas. So nanti dia akan jadi kuasa negatif 5. Bawa ni atas dapat negatif 5. Boleh nampak Lepas tu baru awak tambah dengan 1. Lepas tu awak bahagikan dengan dia. Nanti awak selesaikan ni. Lepas tu awak dapat yang ni.
Sebab ini nanti awak kecilkan je sebenarnya. Ni darab ni kan dapat negatif 12 kan. 2 dengan negatif 12 awak dikecilkan, dapatlah 6. Ni 1. Kuasa ni sama. Lepas tu kita tak nak macam ni, kita tak nak kuasa negatif kat atas. Tu dia kita kena bawa patah balik kat bawah. Boleh nampak Kalau tak faham nanti cuba tanya dalam komen. Seterusnya soalan nombor 6 pun sama juga. Soalan nombor 6 sama macam soalan nombor 4. Soalan nombor 7 pun sama macam soalan nombor 4. Nombor 8 pun sama juga. Tapi saya tunjuk sikit lah. Okey, soalan nombor 8. Awak tengok sini. Pengamiran dibagi 2 per 5 X kuasa 3 tambah 1 per X kuasa 3 dx. Okey. Untuk yang depan ni, awak tak payah naikkan atas kuasa sebab memang kuasa dia dekat atas. Tapi untuk yang belakang ni nampak X ni dekat bawah kan. Awak kena bawa naik atas. So bawa naik atas nanti dia akan dapat negatif 3. Okey. Ni first step. Dah dapat yang ni, barulah awak nanti baru start buat pengamiran. So kuasa 3 awak tambah dengan 1 jadi kuasa 4. Lepas tu awak bahagi dengan 4 kat bawah. So bawah ni nanti akan dapat 4 darab 5 20. Lepas tu dapat 20 sini. 2 ni sila sama. So awak boleh potong-potong nanti X ni kuasa 4. Sama juga macam ni juga. Awak dah naikkan tadi. Awak kena tambahkan 1 dulu. Barulah awak bahagi kat bawah. Tu nanti awak akan dapat yang ni. Jangan lupa letak C. Lepas tu mana boleh kecilkan awak kecilkan. Lepas tu kuasa ni jangan negatif. Kena bawa pergi bawah. So boleh faham? Okey, bagus. Untuk soalan nombor 9 pun sama. Untuk soalan nombor 20 ni 20 pula. Soalan nombor 10 ni beza sikit. Dia buat asing macam ni. Kalau dapat macam ni awak kena darab dalam dulu. Darab dalam dulu. So 2 darab 4 dapat 8. 2 darab 6 dapat 12. So macam ni dah senang. Buat macam step macam biasa sebelum ni. Tambah dulu kuasa, baru bahagi, baru kecilkan, settle. Okay, boleh faham? Bagus. Seterusnya pula kita pergi dekat seterusnya. Okey, untuk soalan nombor 11 ni berbeza sikit. Okey, awak tengok nombor 11, awak nampak ni dia ada kuasa 2 kan. Bila kuasa 2 ni maksud ada 2 benda yang sama. Bila 2 benda yang sama, barulah awak kembangkan. Dah kembangkan ni, barulah awak buat macam biasa. Boleh faham Okey, bagus. Okey, soalan nombor 12 pun sama juga. Dapat soalan macam ni, kembangkan dahulu, baru buat pengamiran, baru settlekan. Sama je step. Untuk soalan nombor 13 berbeza sikit. Dia bagi awak dalam pecahan. So yang ni pun sama juga. Awak kena kembangkan dahulu. Lepas tu awak kena bahagi kepada 3 bahagian. 15 tolak 2x tolak x kuasa 2 per x4 ni sebenarnya sama dengan 15 per x kuasa 4. Negatif 2x per x4. Dan juga negatif x kuasa 2 per x4. Dah dapat macam ni. Kita tak nak kuasa tu dekat bawah. Kita kena bawa pergi atas. So jadilah step macam ni. Dah dapat step macam ni, barulah senang nak buat pengamiran. Tambah dulu kuasa, baru bahagi. Tambah kuasa, baru bahagi. Tambah kuasa, baru bahagi. Tambah kuasa, baru bahagi. Tambah kuasa, baru bahagi. Dan jangan lupa tambah C. Lepas tu, simplifykan dia. Permudahkan dia. Baru settlekan dia. Untuk soalan 14 pun sama juga. Cuba dahulu. So, itu sahaja untuk kerja awak pada hari ini. Terima kasih. Pom-pom.